5 tips sihat di waktu muda. Apa itu 5 tips tersebut? Yang pertama, diet dan nutrisi yang seimbang. Okey, badan yang sihat bermula dari diet yang seimbang, iaitu lengkap semua kategori makanan seperti di piramid makanan, termasuklah karbohidrat, lemak, protein, mineral dan bijirin. Seterusnya, waktu makan haruslah berjadual. Okey, jangan sesekali skip breakfast, lunch ataupun dinner. Komposisi air putih haruslah cukup untuk mengekalkan hidrasi badan kita. Air putih di sini maksud saya bukanlah susu. Sebaiknya air mineral, air kosong. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bersamaan dengan 2 liter untuk orang dewasa yang sihat. Apa itu kebaikan hidrasi badan yang cukup? Yang pertama, ia dapat memperbaiki sistem imun seseorang individu dan dapat memperbaiki metabolisme badan kita. Ia juga dapat membantu proses pencernaan, menyingkirkan toksin dari dalam badan, mengekalkan suhu badan yang normal iaitu antara 36 hingga 37 darjah, dan yang paling best dapat memberikan keanjalan kulit yang cantik. Tips yang kedua, senaman dan riadah. Okey, kita mestilah bersenam ataupun bersukan, beriadah sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali seminggu. Setiap sesi hanyalah sekurang-kurangnya 30 minit. Tidak perlu lama. Okey, dan senaman ini mestilah bersesuaian dengan umur, dengan berat dan dengan usia seseorang. Jangan terlalu drastik. Okey, tidak boleh keterlaluan. Okey, hanya senaman yang bersederhana sahaja. Apakah kebaikan senaman dan riadah ini? Yang pertama, dapat meningkatkan sistem imun badan seseorang individu. Dapat mengurangkan stres ataupun tekanan kepada seseorang itu. Selain itu, dengan senaman, dengan beriadah secara bersederhana ini dapat menguatkan fungsi otot jantung supaya lebih kuat. Tips yang ketiga, tidur dan rehat yang mencukupi. Ini sangat penting kerana tidur yang berkualiti kepada seseorang individu sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam sehari untuk seorang dewasa yang sihat. Keperluan ini walau bagaimanapun berbeza mengikut peringkat umur. Kualiti tidur maksud saya yang mencukupi ini adalah supaya badan tidak menjadi penat, supaya kita lebih bertenaga apabila bangun di pagi harinya. Okey, apakah kebaikan pula untuk tidur yang mencukupi ini? Yang pertama, ia dapat melambatkan proses penuaan seseorang. Amazing. Yang kedua, meningkatkan sistem imun. Okey, ini juga sangat penting. Tidur yang cukup, okey, dapat boost up kita punya immunity badan. Yang ketiga, emosi yang stabil. Seterusnya dapat menghindarkan kita daripada stres. Okey, selain itu, tidur dan rehat yang mencukupi ini sangat penting untuk fungsi otak yang sihat. Badan boleh menganalisis. Okey, otak juga dapat merangka dan membuat keputusan dengan lebih rasional. Dan yang terakhir, kualiti tidur ini sangat penting untuk recovery ataupun memperbaiki sel-sel tubuh pada waktu malam. Tips yang keempat, menghindari stres. Okey, stres ini sebenarnya dalam kuantiti yang sedikit adalah menjadi pendorong yang baik kepada seseorang sebagai satu motivasi untuk meningkatkan mutu kerja kita. Okey, stres yang buruk walau bagaimanapun ataupun stres yang berpanjangan, stres yang kronik akan memberikan impak yang negatif dalam hidup seseorang itu, di mana stres yang berpanjangan ini akan memudaratkan kesihatan dan mendatangkan penyakit kepada seseorang individu itu. Okey, apa itu akibat stres? Yang pertama, mengalami penuaan yang cepat akibat hormon kortisol, di mana hormon ini dihasilkan dalam kuantiti ataupun dalam satu jangka masa yang lama. Ini tidak baik untuk kesihatan seseorang itu. Selain itu, akibat stres ini akan mendorong individu itu menjadi seseorang yang murung. Murung, depressed, dan kualiti hidupnya akan merosot pada akhirnya. Kita akan menjadi mudah marah
sikit-sikit nak melenteng, di mana hormon menjadi tidak stabil dalam badan dia, mengurangkan daya tahan penyakit. Maksudnya orang stres ni, dia punya imunitinya akan menjadi rendah ataupun pasif. Bagaimana mengatasi stres ini? Yang pertama, try to calm down, bertenang. Try fikir something yang menyeronokkan. Bernafas dengan dalam, tarik nafas, hembus. Inhale and exhale. Bercakap dengan seseorang. So find someone yang kita can talk to. Supaya lebih tenang. Kemudian berurut, masaj otot leher, masaj tengkuk. Kemudian kita boleh berehat. Dan pasang dan mendengar alunan zikir atau muzik untuk lebih bertenang. Selain itu, kita boleh beriadah, bersenam seperti yang saya katakan tadi, dan sentiasa berfikiran positif. Tips yang kelima, persediaan awal jika sakit. Ini sangat penting, di mana seseorang itu mesti mendapatkan nasihat awal doktor jika tidak sihat. Dan bukan dari seseorang yang tidak bertauliah. Ini sangat penting. Di mana ada simptom awal, merasa tidak sedap badan, tidak selesa, mestilah pergi kepada orang yang sepatutnya untuk mendapatkan nasihat. Kita pula perlu mendapatkan pemeriksaan secara berkala untuk pantau status kesihatan kita. Selain itu, jangan sesekali mencuba sembarangan ubat. Ini sangat penting, sebab itu perlunya mendapatkan khidmat rundingan pegawai perubatan daripada pakar yang sepatutnya. Yang terakhir, mestilah membuat saringan awal seperti kanser, kolesterol, darah tinggi, glukos jika perlu. Hal ini sangat penting kerana jika didiagnos terlampau lambat, ia adalah terlalu lewat untuk seseorang individu itu. Jadi, marilah kita beramal dengan 5 tips sihat di waktu muda ini.